Sakau duit rakyat ketika derita bukan kerja kerajaan Madani. Beberapa hari lalu, negara digemparkan dengan notis pengumuman singkat yang dibuat oleh syarikat penerbangan tambang murah My Airline untuk menggantung operasi penerbangannya sangat dikesali. Syarikat penerbangan tersebut seharusnya membuat pengumuman dalam tempoh masa yang lebih lama supaya penumpang yang telah membeli tiket penerbangan menjadualkan semula perjalanan mereka. Penutupan My Airline secara mengejut menyukarkan ramai pengguna. Penumpang yang sudah membeli tiket terpaksa berbelanja semula dan mengatur semula jadual mereka bagi meneruskan perjalanan ke destinasi tertentu. Pihak syarikat sepatutnya memberi notis lebih awal supaya pengguna boleh merancang perjalanan mereka. Bagi yang hanya bertujuan melancong mungkin tidak terkesan sangat, tetapi bagi yang bertujuan lain seperti mesyuarat, urusan perniagaan dan urusan temu janji perubatan sudah tentu menghadapi masalah. Justru Suruhanjaya Penerbangan dan Kementerian Pengangkutan perlu membuat siasatan rapi dan mengambil tindakan terhadap syarikat serta lembaga pengarah My Airline yang sepatutnya memikul tanggungjawab itu. Suruhanjaya Penerbangan tidak boleh berlepas tangan. Kepentingan awam harus terus dipelihara dan penjelasan harus dibentang dengan telus. Malah kerajaan disaran supaya meneliti dengan lebih cermat sebarang permohonan untuk membuka operasi syarikat penerbangan tambang murah. Pastikan kekuatan keuangan dan latar belakang permohonan itu benar-benar berkelayakan. Atas dasar keprihatinan dan perikemanusiaan Kerajaan Madani, Kementerian Sumber Manusia KSM akan membantu lebih 500 pekerja My Airline yang terjejas sesudah penggantungan operasinya sejak Khamis lalu. Menterinya V. Sivakumar berkata, kementeriannya sentiasa memantau perkembangan terkini kemelut syarikat penerbangan tambang murah itu bagi memastikan kebajikan pekerja diambil tindakan segera. Pekerja yang terjejas dan diberhentikan akan menerima gantian pendapatan melalui agensinya Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso untuk tempoh 3 hingga 6 bulan sementara mendapat kerja baharu. Berdasarkan rekod caruman Perkeso, 500 pekerja dijangka menerima manfaat sistem insurans pekerjaan Perkeso. Manfaat allowance mencari pekerjaan EMP itu diberikan selepas semakan terhadap rekod caruman sistem insurans pekerjaan atau SIP memenuhi syarat kelayakan, katanya dalam kenyataan. Keluhan pekerja My Airline yang mendakwa gaji September yang sepatutnya dibayar selewat-lewatnya pada 7 Oktober masih gagal dibayar, manakala caruman pula tidak dibuat sejak Mei walaupun pemotongan telah dibuat. Sementara itu, Sivakumar berkata KSM juga akan membantu pekerja yang terjejas menerusi peningkatan kemahiran atau upskilling mengikut keperluan individu. Malah mereka akan dimaklumkan mengenai kekosongan jawatan dan penempatan pekerjaan baharu melalui portal perkhidmatan pekerjaan negara My Future Jobs. Bantuan kepada pekerja yang terkesan juga turut merangkumi perkhidmatan sokongan pekerjaan secara individu dan kaunseling kerjaya oleh pegawai perkhidmatan pekerjaan Perkeso, katanya. Inilah yang dinamakan kerajaan prihatin dan peduli tentang sengsara dan derita rakyat, bukan ambil kesempatan dengan setiap musibah yang berlaku dengan menyakau duit rakyat dan memberi projek kepada anak menantu. Ingatkah anda program Jana Wibawa yang diperkenalkan pada November 2020 oleh pentadbiran Tan Sri Mahyadi Mat Yassin yang kononnya sebagai inisiatif rangsangan ekonomi COVID-19 bertujuan membantu kontraktor Bumiputra? Terdapat 56 projek di bawah program Jana Wibawa yang bernilai 6.3 bilion ringgit menurut Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said. Pernah dilaporkan Bersatu menerima sumbangan dipercayai lebih 300 juta ringgit daripada kontraktor bagi projek Jana Wibawa. Mahyadin yang juga Presiden Bersatu menafikan dakwaan kerajaan di takbir beliau ketika itu menyeleweng 92.5 bilion ringgit. Beliau yakin SPRM akan membersihkannya daripada sebarang salah laku. Pada 21 Februari lalu, Datuk Wan Saiful Wan Jan yang juga Ketua Penerangan Bersatu ketika itu dituduh di Mahkamah Session Kuala Lumpur kerana meminta dan menerima rasuah yang berjumlah 6.9 juta ringgit bagi projek jalan di bawah skim itu. Timbalan Ketua Bersatu Segambut Adam Radlan pula didakwa meminta dan menerima rasuah yang berjumlah RM500,000 bagi membantu Mi Infrastructure and Energy Sdn Bhd memperoleh surat setuju terima bagi pembinaan projek jalan di Perlis. Ahli Perniagaan Teo Wee Cheng, pengarah SSH Furniture Sdn Bhd,
berpengkalan di Pagoh didakwa hari berikutnya kerana meminta dan menerima rasuah yang berjumlah 12.8 juta ringgit bagi membantu dua syarikat mendapatkan kontrak di bawah program Jana Wibawa. Persoalan timbul, mengapa syarikat Bumi Putra yang akhirnya mendapat manfaat penuh daripada inisiatif itu memerlukan bantuan Tio mendapatkan kontrak dan sama ada hanya kebetulan syarikat berpangkalan di Pagoh, kawasan Parlimen yang diwakili Mahyadin. Jom Channel mengucapkan tahniah kepada keprihatinan yang ditunjukkan kerajaan terhadap nasib para pekerja My Airline. Adakah anda nampak sebarang kepentingan kerajaan di situ? Jawapannya tiada. Yang ada hanyalah rasa tanggungjawab dan peri kemanusiaan. Itu sahaja. Namun ketika rakyat dilanda COVID-19, rakyat hilang pekerjaan. Ketika rakyat dalam derita, Perikatan Nasional yang dikatakan prihatin seperti yang dijajak ketika menjadi kerajaan buat apa? Bukan setakat tidak membantu ketika itu, malah kesempatan diambil untuk menyakau duit rakyat, integriti dicabuli, rasuah berleluasa, anak menantu kaya raya. Sehingga ke hari ini tak nampak muka pulang ke Malaysia. Tuan-tuan, bukti ada dalam peranti anda. Scroll dan baca. Kami tahu anda sebagai rakyat sentiasa memerhati.